Itu sebahagian para salihin menyebut sesiapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dan sesiapa yang membaca ayat ini pada malam nisfu Sya'ban dengan bilangan tersebut iaitu 2375 kali, maka akan diamankan daripada balak dan diamankan dia daripada segala waham dan kesedihan pada tahun tersebut. Malam ini adalah malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan pada malam ini terdapat banyak perkara yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan riwayat yang banyak yang menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban ini. Di antaranya disebutkan hikmah itu, malam ini adalah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir pada malam ini ataupun meletakkan takdir. Nah, dan juga pada malam nisfu Sya'ban ini tuqsamu ajalul ibad, dibahagikan ajal-ajal hambanya. Wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bu'ad. Mereka akan ditentukan pada malam ni sama ada didekatkan dengan Allah ataupun jauh daripada Allah. Malam ni adalah malam penentuannya. Moga-moga dengan barakah doa tadi, bacaan Yasin, yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan panjang umur, yang kedua dengan diberikan pelindungan daripada balak, dan yang ketiga istighna 'anil nas, dan ghinal qalbi, kaya hati, dan juga husnul khatimah. Itu akan dicatat kepada kita pada malam ini, bahawa kita semua dalam keadaan yang baik, dan akan dicatatkan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Al-Imam Atha ibnu Yasar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, mengatakan, idza kana lailatun nisfi min Sya'bana nasaqa malakul mauti alaihi salatu wassalam kulla man yamutu min Sya'bana ila Sya'ban. Jadi pada malam ini, setiap malam nisfu Sya'ban ini, malaikat maut akan mula menulis siapa yang akan mati pada malam ini, dan juga berterusan sampai Sya'ban akan datang. Nama-nama mereka telah ditulis pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala menemukan kita dengan Ramadan, dan Ramadan yang akan datang dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini, wa innar rajula la yuzlama wa yufjar wa yafjur. Nah, wa yankihan niswan aw nuswan wa yaghrisa al-ashjar wa qad nusiqa ismuhu min al-ahya'i ila al-amwat. Dan malam ini juga malam yang mana laki seseorang ni akan ditentukan, ini orang jahat atau orang baik, orang yang dekat dengan Allah ataupun orang yang jauh daripada Allah. Dan malam ni juga ditentukan orang ni akan berkahwin dengan siapa. Nanti dicatat pada malam ini jodohnya dengan siapa pada malam ini. Dan malam ni juga yughrasul ashjar, kalau ditanam pokok, maka ditentukan sama ada pokok tadi akan tumbuh ataupun tidak. Dan ditulis nama-nama di kalangan orang yang hidup sampailah kepada orang yang mati, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati pada tahun ini. Nah, wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih afdal selepas malam Lailatul Qadr melainkan malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan disebut oleh Al-Imam Abdul Hamid Qudus rahimahullah dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur, anna amra Allah ta'ala la yubaddalu wa la yughayyar ba'da ibrazihi lil malaikati alaihi wassalatu wassalam, bi khilafi qabla ibrazihi wa huwa fil lawh. Urusan ataupun perkara yang ditetapkan oleh Allah itu tak akan bertukar lagi. Bila tak akan bertukar? Bila ianya tidak ditunjukkan lagi kepada para malaikat. Minta maaf, dia tidak akan bertukar ketika mana telah ditunjuk kepada malaikat. Berbeza dengan yang belum ditunjuk lagi, yang telah dicatat dalam Lauh Mahfuz,
yang belum lagi ditunjukkan kepada para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan dan menentukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu maksud bahawa dalam yang kita baca tadi, doa wa qaulukal haqq yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Jadi itu ditetapkan pada malam ni, dikeluarkan daripada Lauh Mahfuz. Yang ada dalam Lauh Mahfuz lagi, yang tu Allah boleh padam dan Allah boleh ubah dan tukarkan perkara tersebut. Tapi kalau yang dah dikeluarkan daripada Lauh Mahfuz, ditunjukkan kepada malaikat, ini tetap. Moga Allah tetapkan kita dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Dicatatkan kita dengan mati husnul khatimah. Dan diriwayatkan daripada asar dan hadis-hadis yang ahad, yang menunjukkan annahu yaqdillahu ta'ala fi tilkal lailatil mubarakah kulla ajalin wa amalin wa rizqin ila misliha. Dicatatkan pada malam ni setiap ajal, setiap amalan, setiap rezeki, jodoh dan seumpamanya, sehinggalah tahun akan datang. Nisfu Sya'ban akan datang pula. Wa fi katsirin minal akhbari al-ikhtisar 'ala al-ajal. Dan banyak hadis-hadis yang hanya membincangkan tentang ajal sahaja. Maksudnya disebutkan tentang ajal. Tapi sebaliknya, bukan hanya ajal yang ditentukan, tetapi semua perkara akan ditentukan ataupun yang ditetapkan pada malam ini. Dan kerana itu hikmah kenapa dikhususkan malam ini dengan an-nasakh ataupun dipadamkan tulisan ataupun ditulis nama-nama kita yang akan mati. Kalau orang tadi tahu macam ni, apa dia hikmah dia? Wa targhib wa tarhib. Dia sebagai memberi semangat dan juga untuk memberi ancaman kepada orang tadi agar tidak berlenang-lenang dan bersenang-senang, karena kemungkinan nama dia telah dicatat pada malam ni, dia akan mati pada tahun ini atau pada sebentar lagi atau esok hari dan seumpama. Maka setiap mukallaf akan untuk sebelum datangnya hari tersebut, maka dia akan bercita-cita dengan kebaikan. Dan dia akan berjaga-jaga daripada perkara kejahatan. Dan dia akan bersungguh-sungguh dengan ketaatan. Moga Allah Ta'ala mencatat pada malam ini dengan ketaatan dan juga kebaikan, dengan sa'adah, tidak syaqawah, dengan bahagia, bukan dengan kecelakaan kepada dirinya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan besar telah menyebutkan hadis, innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailati illa likahinin aw sahirin aw musyahinin aw mudmini khamrin aw aqin liwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh mukmin pada malam ni. Malam ni semua diampunkan kecuali beberapa orang. Yang pertama, kahin, tok bomo. Jadi bomo-bomo yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sahir, tukang sihir. Ini tak diampun oleh Allah, lagi tidak bertaubat. Musyahin. Musyahin ini adalah orang-orang yang bertengkar berlebih-lebih, keluar daripada had. Au mudmini khamrin, ataupun orang yang mudmin, gila arak ataupun ketagihan arak. Au aqin liwalidayhi, dan yang derhaka kepada kedua ibu ayahnya. Derhaka kepada kedua ibu ayah, maka ini tidak diampunkan pada malam ini. Eloklah kalau santri malam ni boleh hantar mesej sikit dekat mak ayah, minta ampun, minta maaf. Dan moga-moga diampunkan dan juga diberikan dengan kebaikan, insya-Allah. Tamam. Dan ada beberapa orang lagi yang mana disebutkan bahawa mereka tidak akan mendapatkan keampunan pada hari ini. Ialah seperti orang-orang yang musyrik, orang yang berlebih-lebihan dalam pertengkaran, kemudian pengutip-pengutip cukai yang haram, qatilu nafsin, dan pembunuh jiwa, maksudnya orang yang membunuh orang, pemutus silaturahim, dan kemudian penzina, peminum arak, orang-orang qattat ataupun wanita-wanita jahat yang suka menyebarkan benda-benda yang tidak baik, dan juga pembuat-pembuat patung yang untuk sembahan, akun, jadi orang-orang yang menderhakai ibu dan ayah,
dan juga orang yang melakukan perniagaan dan kemudian melakukan penipuan dalam perniagaannya. Mubtadi', ahli bid'ah, Rafidhi, Syiah yang mana melampau-lampau dalam membenci para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Banyakannya kalau kita lihat adalah orang-orang yang berlebihan maknanya. Mereka tidak diampun oleh Allah pada malam ini. Dan disebutkan di antara adat Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Nisfi minas Sya'ban an yazida fiha ma'u Zamzam ziyadatan zahirah. Malam ni air Zamzam bertambah. Kalau boleh dilihat malam nisfu Sya'ban ni air Zamzam akan melimpah-limpah keluar. Lalu dulu boleh tengok dia punya telaga dia tu akan keluar celah-celah batu tu, ayaknya akan semakin melimpah keluar pada waktu tersebut. Dan disunatkan pada malam ni untuk kita menghidupkan malam ini. Dan ada beberapa malam yang disunatkan kita hidupkan malam, antaranya malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah malam 8 Zulhijjah, kemudian malam Arafah malam 9 Zulhijjah, malam Nahar malam 10 Zulhijjah, malam Fitri, Aidil Fitri maksudnya pada malam Aidil Fitri, dan malam Nisfi minas Sya'ban. Jadi malam-malam yang disunatkan kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara amalan yang dilakukan oleh para awliya dan para ulama adalah seperti yang kita lakukan tadi, yaitu membaca Yasin, dibaca sebanyak 3 kali, dan kemudian didoakan dengan bacaan pertama untuk panjang umur, dan yang kedua untuk ditahan daripada balak, dan yang ketiga dengan niat untuk terkaya daripada manusia, dan kita tidak akan meminta-minta. Dan ada sebahagian mendoakan dengan doa yang kita baca tadi sebanyak 10 kali. Diulang 10 kali doa setiap satu Yasin, 10 kali doa dibaca. Tapi kalau baca sekali pun sudah memadai. Dan kemudian malam ini juga adalah antara faedahnya membaca doa Sayyiduna Yunus alaihi salatu wassalam. Itu sebahagian para salihin menyebut sesiapa yang membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dibaca berapa kali? Lailatul Nisfi minas Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, bi'adadi hurufiha bihisabil jummal. Abjad Hawas Hutti itu kiraan dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha ini 68. Bilangan dia 68. Illa anta 483. Subhanak 141. Inni kuntu 531. Minadh zalimin 1152. Jadi tambah semua sekali, bilangan dia ialah 2375. Khamsatun wa sab'una wa salatsumi'atin wa alfan. 2375. Dan sesiapa yang membaca ayat ini pada malam nisfu Sya'ban dengan bilangan tersebut iaitu 2375 kali, maka akan diamankan daripada balak dan diamankan dia daripada segala waham dan kesedihan pada tahun tersebut, insya-Allah. Bagaimana dia tidak akan aman kalau baca ayat ni? Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu alaihi salatu wassalam qala, bahawa Rasulullah bersabda, laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban. Doa saudaraku Yunus itu sangat ajaib. Awaluhu tahlil, awalnya tahlil la ilaha illa anta, wa awsatuhu tasbih subhanak, wa akhiruhu iqraru bizzambi, dan akhirnya inni kuntu minadh zalimin. Ini tidak akan disebut melainkan oleh Nabi Allah Ta'ala. Susunan yang luar biasa. Sehingga Nabi mengkagumi doanya Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Yunus alaihi salam. Maka Sayyidina Rasul kata apa? Ma da'a bihi mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyunun fi yawmin 3 marrat illa stujibalah. Tidaklah seorang yang berdoa dalam keadaan dia sedih, atau dia dalam keadaan duka cita dan juga punya masalah, atau dia punya hutang yang banyak, madyun, fi yaumin 3 marrat, setiap hari doa dengan doa ni 3 kali.
maka akan dimustajabkan doa tersebut. Jadi macam mana kalau dibaca malam ni 2375 kali. InsyaAllah. Kalau siapa yang himmahnya aliyah, maka dia akan lakukan. Malam ni dia buat pegang tasbih 2375 kali. Faedah ukhra, faedah yang lain. Siapa yang baca pada fi qiraati awal surah Ad-Dukhan, baca awal surah Dukhan malam nisfu Sya'ban. Qala Syarji, kata Imam Syarji rahimahullah, di antara faedah dalam kitab fawaid beliau, man qara'a awal surah Ad-Dukhan, siapa yang membaca awal surah Dukhan ila qawlihi ta'ala al-awwalin. Jadi baca Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illahu yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sampai situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ayat. Dibaca 8 ayat ni pada malam nisfu Sya'ban. Minta maaf, ini pada awal Sya'ban. Habis lepas lah. Habis ni dah lepas. Dibaca 15 kali sampai malam ke-15. Habis dah lah. Di malam 16 lah. Malam 15. Hari malam nisfu Sya'ban. Baca lagi malam ni tak apa. Dibaca sebanyak 30 kali. Kemudian dia berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali dan berdoa kepada Allah dengan apa yang diinginkan, fa innahu yara ta'jil al-ijabati fiha. Dia akan dapat melihat cepatnya doanya dimustajabkan oleh Allah. Paham? Dan kemudian ada qiyamul lail. Ini qiyamul lail pada malam ini. Paham? Antaranya dilakukan pada malam qiyamul lail ni dilakukan pada mu'zamil lail. Sebahagian kata sa'ah, 1 jam. Kurang-kurang 1 jam kena bangun malam. Baru dikira sebagai menghidupkan malam. Lepas tu dalam riwayat hadis disebut bi salatil isya fi jamaah wal azmi ala salati subhi fi jamaah. Pertama solat isya lagi jemaah, kemudian berazam solat subuh esok jemaah, maka dikira menghidupkan malam. Itu pada malam Lailatul Aidain, malam hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Dan kemudian dikatakan di sini yang dilakukan oleh sebahagian manusia solat lebih kurang 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban ni adalah bid'ah seperti yang telah terdahulu. Kita tengok balik muka surat 89, bid'ah apa ni? Iaitu solat raghaib. Solat raghaib ni dipanggil bid'ah mazmumah. Kenapa jadi bid'ah mazmumah solat raghaib? Kerana diniatkan dengan solat tersebut dihapuskan segala qada semayang. Ini yang jadi bid'ah tu. Tapi kalau diniatkan pada malam tu dengan solat sunat mutlak, maka tidak bid'ah. Bid'ah dengan makna tadi saja. Faham? Ini disebutkan oleh Syekh Al-Imam Zainuddin Malaybari Al-Kabir As-Saghir dalam Irsyadul Ibad. Sebut dalam kitab beliau, wa minal bid'il mazmumah allati ya'samu fa'iluha wa yajibu ala wulatil amri man'u fa'iliha salatul raghaib 12 raka'atan. Ini wajib pemerintah menghalang orang buat macam ni, iaitu semayang 12 rakaat raghaib. Di antara isya'ain, baina isya'ain maksud maghrib dengan isya' pada malam pertama Jumaat Rajab dan malam Lailatul Nisfi minas Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban 100 rakaat semayang. Ini bid'ah. Baik, bid'ah bila? Bid'ah dengan niat qada salawatil khams allati lam yaqdiha. Dia semayang solat sunat raghaib. Kalau buat 100 rakaat tu, qada habis semua semayang-semayang dia tinggal sebelum ni. Sonok macam tu. Mana boleh? Itu yang jadi bid'ah tu. Jadi jangan berhenti dekat tu. Terus bid'ah, lebih kurang Wahabi kat kita pun. Kan? Tak, masyayikh tak sebut macam tu. Masyayikh kata apa? Itu juga solat safar. Solat pada malam safar. Faman arada as-salata fi waqtin min hadhihi al-awqat, kata Syekh Abdul Hamid Qudus, sesiapa yang nak menunaikan solat juga pada malam ni contohnya,
falyanwi naflal mutlaq, maka niatkan solat sunat mutlak. Nawaitu ataupun usalli, Allahu akbar, sahaja aku menunaikan solat. Ini solat mutlak dah tu. Semayang tu pun dah cukup dah. Tak faham? Furada min ghairi adadin muayyan. Dia mayang seorang-seorang tanpa adat muayyan, tanpa bilangan yang tertentu. Wa huwa la yataqayyadu bi waqtin wala sabab wala hasra lahu. Karena solat bila solat naflil mutlaq, apa maksud naflil mutlaq? Naflil mutlaq maknanya mutlaqi 'aniz zaman wa mutlaqi 'anis sabab wa mutlaqi 'an adadin muayyan. Jadi bilangan itu bagi solat naflul mutlaq. Jadi kalau 2 rakaat pun naflul mutlaq maksudnya. Baik. Maka pada malam ini sepatutnya untuk seorang tadi menunaikan solat tasbih. Malam ini yang sunat tasbih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia kalau kuat ni, tapi nampak muka dah, masya-Allah. Nah, kalau kuat tu ini lepas main isyak terus tasbih. Ini baru betul. Tapi kita tangguh tak? Tasbih tu tak pergi buat tengah malam lagi, insya-Allah. Balik minum kopi dulu, pergi buat tasbih. Malam ni pakat mai masjid awal, main tasbih. Tamam? Buat seorang-seorang pun boleh, nak buat ramai-ramai pun tidak ada masalah. Tamam? Insya-Allah. Kalau tak boleh buat selalu, kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mampu dibuat pada setiap hari, maka buatlah setiap Jumaat sekali. Tak boleh buat setiap Jumaat, maka buatlah setiap bulan sekali. Kalau tak boleh juga setahun sekali. Kalau tak boleh juga seumur hidup sekali. Dia kata saya pernah buat dah sekali, jadi tak buat dah. Ini orang yang himmahnya qasirah. Waktu para masyayikh di Kerala kata Syekh Abdul Hakim bin Abi Bakr, Syekh Abdul Hakim kata orang tua-tua di Kerala hari Jumaat mereka akan pergi semayang awal, pergi masjid awal pada waktu unta, 1 jam pertama tu dia akan baca 3 kali surah Al-Kahfi, kemudian bangun sembahyang tasbih sampailah khatib naik ke atas mimbar. Itu amalan mereka. Kita tasbih setiap Jumaat tu. Setiap Jumaat buat tasbih. Dan ni Tok Guru kita pun ada buat, Tok Guru Haji Jusuh. Tok Guru Haji Jusuh, insya-Allah. Tok Wan siapa? Kan? Cucu dia tak tahulah, mungkin tiap-tiap malam juga lah macam Tok Wan dia. Kan? Tok Guru Jusuh tiap-tiap malam. Katanya, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari buat tasbih. Tiap-tiap hari. Tasbih. Ini amalan Tuan Guru Haji Jusuh. Cucu dia pun kata dengar-dengar tu kata macam tiap-tiap hari juga. Bertasbih. Ya? Atau ketika cinta bertasbih. Itulah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga kita dapat sama-sama beramal dengan sebahagian amalan. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua, dan moga kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah Taala yang diampunkan, yang diangkat darjat, yang diletakkan sebagai hamba-hamba yang suada, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.